Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Idam. Okey, sihat semua? Sihat ke semuanya? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Memang dalam jadual tak ada kelas ke pukul 11? Tak ada, madam. Alright. Okay. Sekejap benda punya setting ni tak betul. Okay, hari ni kita akan berkongsi chapter 4 cardiovascular system. InsyaAllah test 1 next week, minggu ke-8 ni minggu ke-7 kan. So your test 1 should be held next week, yang ke-8. Masa dan waktu samalah. Masa dengan date dia akan kami bagi tahu kemudian, alright? Okay, so hari ni kita akan proceed untuk chapter chapter 4, cardiovascular system. Alright, so cardiovascular system, kita dah belajar anatomi fisiologi, kita dah belajar introduction of human system. You dah belajar tentang nerve system, yang ada central nerve system, ada PNS, peripheral nerve system. And then chapter 3 you have learned about endocrine. Okay, yang mana endocrine ialah melibatkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu di dalam badan. So our chapter 5 is basically based on cardiovascular system. You boleh dikatakan cardiovascular system ini the largest part in our body, the main part of our body. Okay, first you akan belajar tentang structure and function of the heart and blood vessel, basic physiological mechanism involving regulation and circulation, human blood composition, blood properties, cardiovascular, instrumentation and related measurement system. Okay. Anatomy and physiology of the heart. So basically bila nampak gambar love macam ni, semua orang cakap okay itu hati. Bila jumpa orang you buat mini love. Okay, hati and mini love is not itu bukanlah jantung. Okay, bila kita kata tentang heart, itu maksudnya jantung, yang mana the main function of the heart is to pumping blood to whole body. Okay, function of the heart. This is the 4 criteria that explain the function of the heart. The first one is to keep oxygen poor blood separate from oxygen rich blood. Okay, keeps poor blood of oxygen separate from oxygen rich blood. Keeps the blood flowing in one direction only. Blood flow away from and then back to the heart in each circuit. They are not using the same pathway. They use a different pathway. That's why we said here blood flow only one direction. So create blood pressure which move the blood through the circuit. Okay, this is the third function, to create a blood pressure. And then last is to regulate blood supply based on the current needs of the body. So if you can see on my right hand side, on your right hand side, this is the structure of the heart daripada dalam badan manusia, the whole. Okay, yang atas ni yang you nampak, yang ini yang vein-vein ni semua, yang ni berada dekat dalam you punya kepala. Okay, this is your head, and then you can see here is your lung, paru-paru. Okay, and then kita baru ada jantung. Jantung ni berada betul-betul dekat tengah di antara upper and lower part of your body. Okay, bawah jantung baru you akan nampak liver, and then you akan nampak digestive tract, and also kidney. Last is your trunk and legs. So ini ialah laluan darah yang ada di dalam badan manusia. Okay, tapi yang akan pump darah dia bergerak, dia tak ada kaki. So dia menggunakan kaedah tekanan, iaitu pressure yang menolak darah itu untuk bergerak dari jantung ke seluruh badan. Okay, anatomy of the heart.
The heart is located between two lungs. So you boleh pegang dada masing-masing. You letak tangan berlima jari tu letak dekat tengah-tengah. Yang you rasa ialah itu tulang rusuk. Belakang tulang rusuk you ada dia punya lung. Di belakang lung itu baru ada jantung. Okay. Kalau you letak tangan sekarang, you letak dekat sebelah kiri, nearly to your chest dekat sebelah kiri tu, you akan rasa dia punya vibration of your lung, your heart. The apex or pointed end of the heart is direct to the left. Okay, dia kata lung ni betul-betul berada di sebelah kiri. Nampak dia macam center tapi dia ke kiri sedikit. Involuntary contraction happen in heart. So ini ialah anatomy of the heart. Yang ni semua orang wajib tahu untuk lukis lah. Basically you know how to label the part of the heart. Okay, anatomy of the heart, the opposite and the base is the larger, less pointed than the apex and several largest vessels attached to it. So kalau you nampak dekat dalam gambar ni, okay, yang paling besar ni, ini ialah chamber yang ada dalam jantung you. Okay, chamber ini dia terbahagi kepada 4 bahagian which is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Okay. The average size of the heart is about 9 cm wide and 12 cm long. So tak besar pun. Basically macam besar you punya penumbuk tangan tu. Lebih kurang lah ikut orang. Kalau tangan medium besar macam ni sekarang ni so besar tu lah. You genggam tangan macam tu lah sebesarnya jantung you. Okay, itu kita boleh buat analogi. The normal adult heart pump about 5 liter of blood every minute throughout life. So untuk orang yang macam kita, okay, jantung ni akan pump darah dekat seluruh badan setiap minit sebanyak 5 liter. Setiap kali 1 minit 5 liter darah yang telah dipump ke seluruh badan. So chamber of the heart like I mentioned just now. So we have right atrium, right ventricle and left ventricle. So right atrium, the function of right atrium yang berwarna biru collect deoxygenated blood from the body. Okay, right atrium hanya collect bahasa Melayu apa? Mengumpul. Okay, sorry. Dia mengumpul darah yang tiada oksigen. Deoxygenated means dia kurang oksigen ataupun tak ada oksigen. So right atrium is collect deoxygenated blood. Tu dia punya function. And then darah yang dah masuk dekat right atrium then we push to right ventricle. So ni right ventricle still warna biru. Maksudnya kalau you jumpa lepas ni gambar-gambar jantung yang berwarna biru, maksudnya darah yang melalui jalan tu ialah darah yang deoxygenated, less of oxygen supply. Okay? So your right ventricle pump out the oxygenated blood out to the lung. So yang ini dia collect darah yang tak ada oksigen dari badan, kemudian dia hantar ke right ventricle. Right ventricle ni pula fungsi dia untuk pump darah terus pergi ke lung. Kenapa nak pergi ke lung? Sebab dia nak mengumpul semula oksigen. Okay, seperti yang kita semua tahu, perpindahan ataupun pertukaran gas di dalam badan manusia berlaku di paru-paru. Kita menyedut, kita inhale udara kan. Udara yang kita sedut itu ialah oksigen, and yang kita exhale, yang kita lepaskan, yang itu ialah carbon dioxide. Jadinya sebab itu right ventricle ni tadi dia menghantar, dia pump darah yang kurang oksigen ke paru-paru untuk gas exchanges. Dia tak ada oksigen jadi gas yang kita sedut tu dia akan masuk ke dalam blood melalui paru-paru. And next we have left atrium. Yang left atrium pula dia collect oxygenated blood from the lung. So when darah you yang tak ada oksigen tadi dah sampai ke paru-paru dan oksigen pun dah masuk ke dalam darah, darah tersebut seterusnya pergi ke mana? Dia akan pergi ke left atrium. Nah, left atrium ni hanya mengumpul darah-darah yang ada oksigen sahaja, sebab tu dia berwarna merah. So seterusnya
dia akan push blood to the next chamber which is left ventricle. So left ventricle ni pula dia pump keluar, dia mengepam keluar darah yang ada oksigen tadi ke seluruh badan. Okay, so you kena ingat dia ada 4 point dekat sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. So kanan selalunya untuk yang tak ada oksigen, berwarna biru, deoxygenated, only happen on your right hand side, on your right heart. Okay, yang sebelah kiri hanya only have oxygenated blood. Alright. Okay, kena ingat yang right atrium dia kumpul darah yang tak ada oksigen. Kemudian hantar ke right ventricle. Right ventricle tujuan dia, function dia pump darah yang tak ada oksigen terus ke paru-paru. Untuk apa? Untuk gas exchanges. Daripada paru-paru tadi, darah yang ada oksigen pula akan masuk semula ke dalam jantung melalui left atrium. Seterusnya untuk supply darah ke seluruh badan mestilah melalui left ventricle. So ingat 4 benda ni. Okay. So nampak ni yang biru ni, yang biru ni ialah deoxygenated blood. Yang sebelah kanan, yang sebelah warna merah ni, kalau kita tengok dia ialah mirroring lah. Mirroring kalau dekat kita nampak kanan tapi dalam gambar dia sebenarnya kiri. So berwarna merah is oxygenated. Okay. Vena cava. So you tengok ni blood circulation. Macam mana darah tu dia mengalir dalam badan kita. Apa dia punya circulation dia. Okay, kita kena start daripada vena cava. So vena cava ialah saluran yang terdapat di luar jantung you. Tengok ya, dekat sebelah right atrium ni ada dua saluran yang kita panggil vena cava. So saluran ni membenarkan darah yang tidak beroksigen masuk ke dalam right atrium. So seterusnya darah akan bergerak ke right ventricle dan terus ke paru-paru melalui yang ini kita panggil artery, pulmonary artery. So yang ini salur daripada right ventricle ke paru-paru kita panggil pulmonary artery. Okay, dia pun masuklah ke lung you, dia tukar oksigen, mana yang kurang oksigen tadi, oksigen yang kita sedut dia masukkan semula dalam darah, kemudian darah yang ada oksigen dia masuk semula ke dalam jantung melalui pulmonary vein. Yang ini kita panggil pulmonary vein. So daripada pulmonary vein barulah dia pergi ke left atrium. Left atrium tempat di mana berkumpulnya darah beroksigen. Kemudian darah yang beroksigen seterusnya dipindahkan ke left ventricle. Okey, untuk dipam ke seluruh badan melalui saluran aorta. Okey. So, you kena ingat saluran-saluran ni ialah saluran utama. Betul, dalam jantung kita ada 4 chamber. Madam explain sebelum ni, we have 4 chamber, right? Atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Tapi macam mana darah tu nak masuk? Mesti ada pintu. Pintu mana yang dia lalu? Okay, untuk right atrium ada satu pintu iaitu kita panggil vena cava. Okay, daripada right ventricle dia ada satu lagi kita panggil pulmonary artery. Dekat left atrium we have pulmonary vein, and then last but not least dari left ventricle we have aorta. So pintu-pintu ni semua orang wajib dah tahu. If not, you takkan dapat complete marks for explanation blood circulation. Okay, clear tak yang tu? Clear. Okay, kalau you perasan dia ada high pressure, lowest pressure, low pressure, highest pressure. Okey, sebelah kanan kita tengok yang berwarna biru, lowest pressure. Pressure dia sangat rendah saja. Okey, pressure sangat rendah ialah disebabkan darah yang tak ada oksigen ni dia kira kosong lah, tak ada apa yang pressure dia. Okey, sekarang ni you tengok bila dia nak pergi ke paru-paru, jantung kena pump lebih sikit. Pump lebih sikit untuk sampai ke paru-paru, dia jadi high pressure, low pressure dia akan mengalir turun. High pressure sekali lagi apabila darah beroksigen
perlukan tekanan yang sangat kuat untuk dipam ke seluruh badan. Seluruh badan maksudnya daripada kepala sehingga ke kaki. Tu high pressure. Okay. Yang ini kalau you belajar sebelum ni pun dekat mana-mana kita tengok CNS, PNS, madam ada cerita tentang brain, dia ada layer, external layer of brain. So sama juga dengan organ-organ kita yang lain. So for this chapter, the wall of the heart, dia di covering, okay, dia disaluti oleh satu layer yang kita panggil pericardium. The heart and the proximal portion of the vessel attached to its base are enclosed by a lymphatic double layer sac called the pericardium or pericardial sac. The outer layer of the pericardium is formed of tough white fibrous connective tissue and is called the fibrous pericardium. So yang ini sebenarnya ialah untuk melindungi jantung you. Setiap benda mesti dilindungi. Okay, wall of the heart, fibrous pericardium is lined with a layer serous membrane called parietal pericardium. So yang ini sebenarnya yang you tengok pericardium, fibrous ini ialah tisu-tisu yang melindungi structure of the heart. Okay, the parietal pericardium reflect onto the surface of the heart to form the visceral pericardium or epicardium. The small potential space between parietal and visceral layer of the pericardium is pericardial cavity. Okay, yang ni dia cerita detail apakah layer-layer yang terdapat di dalam selaput tadi. Kalau you pernah tengok baby sebelum lahir dia ada air ketuban kan yang melindungi baby tersebut. So sama macam jantung dan organ lain tapi dia tak panggil air ketuban. Air ketuban dia ada air dalam tu. Tapi kalau untuk organ lain dia ada, kita panggil selaput untuk melindungi organ. Alright, yang ini penting. 3 tisu penting untuk semua student tahu yang ada pada kita punya jantung. Dekat jantung kita ada 3 jenis tisu. Yang pertama we have epicardium. Okay, thin protective layer that is firmly anchored to the underlying muscle. And then we have myocardium, provide the force that eject blood from the heart and move it to the vessel. Last, kita ada epicardium, outer surface. Maksudnya kalau you boleh bayang, yang ni ialah lapisan putih tadi tu. Okay, lapisan yang paling dalam iaitu kita panggil endocardium. Yang tengah-tengah ini kita panggil dia myocardium dan yang paling luar ialah epicardium. Okay, so yang ini bila kita tukar you punya jantung dalam bentuk box. Kalau you nampak lah box. Yang ni kalau kita tukar bentuk asal dia berbentuk jantung yang lebih kurang almost seperti heart shape tadi. Okay, dia ada box. Tengah-tengah tu ialah dinding yang memisahkan di antara right and left chamber. Okay, di antara right atrium and left atrium kita ada atrial intraseptum. Tu kita panggil atrial intraseptum. Okay, yang ke bawah sekali tu kita panggil intraventricular septum. So the two atria are thin wall myocardium. Yang ini ialah tisu. So dekat tadi you nampak yang dekat sini keseluruhan ni ada satu lapisan. So bila kita pergi ke dalam chamber, setiap satu chamber ni antara chamber kiri dan kanan dia ada satu lagi lapisan. So still lapisan yang sama tapi yang ini dia still myocardium, cuma kita panggil nama dia atrial intraseptum dengan intraventricular septum. So, settle dah pasal jantung punya fisiologi anatomi. You kena tahu jantung, structure dia. Ada berapa pintu yang kita perlu tahu dalam jantung ni? Ada berapa main entrance jantung? 4. Yang pertama, kalau dekat sini ada gambar Raja ni. Okey, yang biru yang atas ni apa? Vena cava. Vena cava. Okey. Right. So vena cava dia membenarkan darah yang tiada oksigen saja dikumpul di dalam right atrium dan push ke left right ventricle. So dari right ventricle dihantar darah ke mana ni? Ke paru-paru. So yang ni kita panggil apa?
Pintu yang kedua kita panggil apa? Pulmonary artery. Pulmonary artery. Okay. So dia pergi ke pulmonary artery sampai kat paru-paru, dapat ambil oksigen, masuk semula ke dalam left apa ni? Left atrium. Left atrium. Left atrium. Dia melalui entrance yang mana? Gate apa ni kita panggil? Pulmonary vein. Pulmonary vein. So seterusnya darah yang beroksigen tadi dia akan terus masuk ke dalam left ventricle dan dihantar ke seluruh badan melalui ada 3 gate. Gate ni kita panggil apa ni? Gate ni. Last gate. Aorta. 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 Okay. So sama lah macam kita pergi airport kan. You pergi airport, you ada gate 1 kalau nak pergi ke Sabah Sarawak. Gate 2 kalau you nak pergi ke Asia punya country. Gate yang ketiga kalau you nak pergi ke Europe dan gate yang keempat kalau you nak pergi United Arab Emirates. Itu contoh lah. Dia ada different gate for different function. Okay. So itu pintu masuk, main entrance. Dan kita tahu ada bilik-bilik entrance ni. Tetapi macam yang dah sebut awal tadi, darah yang mengalir di dalam jantung kita hanya bergerak dalam satu arah sahaja. Only one way direction. Okay, maksudnya bila darah you masuk dekat vena cava, dia tak boleh keluar balik dekat sini. Okay, dia akan terus proceed one way only. So bila dia dah sampai one way, you akan nampak yang pertama, yang ini kita panggil valve, okay, injap yang berada di antara right atrium dengan right ventricle. Injap yang pertama kita panggil tricuspid valve. The function of valve is to make the blood only flow for one direction only. Okay, so the heart has 2 types of valve that keep blood following in the correct direction. The valve between the atria and ventricle are called an atrioventricular valve, AV valve. Okay, whereas those are based on the large vessel leaving the ventricle are called semilunar valve. So untuk valve yang terletak di antara atrium dan ventricle, yang itu kita panggil atrioventricular valve. Okay, so kalau dekat sini terletak di antara atria dan ventricle, so yang inilah kita panggil atrioventricular valves. Dan the large vessel leaving the ventricle, kalau dia keluar daripada ventricle, yang itu kita panggil dia semilunar valve. So yang keluar ada satu sini dan satu sini. Okay, so kalau dia kata AV valve ada 2, satu kita panggil tricuspid, satu kita panggil bicuspid. Kalau dia tanya soalan semilunar valve pun ada 2, kita ada pulmonary valve dan juga yang dekat sini aortic semilunar valve. Okay. Atrioventricular valve, apa dia? Ada 2 jenis, satu Tricuspid valve dengan bicuspid valve. Okay, tricuspid valve and bicuspid valve. Okay, good. So AV valve permit the flow of blood from the atria into corresponding ventricle, but dia membenarkan laluan darah daripada atrium ke ventricle, tetapi dia juga menghalang backflow of blood from ventricle to atria. Sebab tu kalau you perasan bentuk dia keluar macam ni. Sorry. Okay, dia punya valve ni keluar. Dia mengikut hala ataupun mengikut direction of blood. Dia tak ke dalam macam ni. Kalau dia ke dalam, maksudnya darah yang keluar masuk ke dalam atrium tak boleh nak pergi ventricle. So dia punya bentuk valve mesti keluar one direction. Okay, so each valve consists of fibrous connecting tissue ring which reinforce the junction between the atrium and ventricle, the double fold of endocardium that form the cups of the valve. Ni yang perform cups, dia membentuk
cawan membentuk C, membentuk hole. Okay. So boleh dikatakan kita punya jantung manusia ni sama je macam komponen-komponen elektronik yang lain. Okay, dia ada connective tissue ring. Kalau you connective tissue ring ni lebih kurang macam kalau you pernah tukar pipe, okay, pipe yang dekat rumah kan dia ada satu panggil O-ring yang berwarna hitam tu, getah pipe warna hitam kecil dekat kepala pipe tu. Sometimes dia pecah dan ada leaking dekat kepala pipe, O-ring. So sama je macam jantung. Okay, yang tu kita panggil tissue ring lah. Okay. Atrioventricular AV valve. The valve cups are attached to the papillary muscle in the ventricle by connective tissue string called chordae tendineae. Okay, chordae tendineae. Ni dia punya nama tisu lah yang ni. Kita panggil chordae tendineae. Dia macam you nampak kat sini. Okay, you nampak dekat sini dia macam you punya saliva air liur yang melekat-lekat lendir kan. Tapi yang ini kita panggil tisu lah. Tisu string dia sangat-sangat elastik. Okay, as blood return to the atria, it push the valve cups open. Sekiranya you punya darah tadi masuk dalam right atrium you, okay, dia akan tolak valve ni tadi untuk terbuka. So darah boleh lalu dari right atrium ke right ventricle. Then AV valve between the right atrium and right ventricle has 3 cups and it's called tricuspid valve. Okay, sebab tu dia panggil tricuspid sebab dia ada 3 cups. Okay, dia ada 3 cups. 1, 2, 3. Sebab tu yang di sebelah kanan tu kita panggil tricuspid valve. Okay, the valve between the left atrium and left ventricle has only 2 cups. Iaitu kita panggil dia bicuspid ataupun nama lain kita panggil mitral valve. So kalau soalan tanya mitral valve, you janganlah tak confuse. Janganlah cakap tak pernah belajar pun. Medium aja bicuspid. So bicuspid and mitral valve is the same valve. Okay. Semilunar valve ni yang melibatkan large compartment. Maksudnya dari ventricle ke paru-paru, dari ventricle ke seluruh badan, iaitu semilunar valve. So kita ada tadi pulmonary vein, daripada pulmonary vein dengan aorta. Pulmonary semilunar valve dengan aortic semilunar valve. So dia located at bones of large vessel that carry blood from the ventricle. So sama macam yang dia cakap tadi lah, 3 cup-like cups of fibrous connective tissue. So semua benda dekat dalam jantung you semua ialah binaan-binaan tisu. Ni kalau kita simplify kan, daripada bentuk fisiologi anatomi jantung tadi, bila kita tukar kepada bentuk shape, you akan nampak macam ni lah. Okay, right atrium, ni entrance dia. Gate yang pertama vena cava, masuk dekat right atrium, dia akan jumpa AV valve iaitu tricuspid. Seterusnya ke right ventricle. Right ventricle dia akan pump terus ke paru-paru, okay, pulmonary semilunar valve, and then melalui pulmonary gate, pulmonary artery. So terusnya dia masuk balik ke left dan left ventricle, seterusnya ke seluruh badan melalui aorta. Jadi Madam nak cakap, nak highlight dekat sini, you jangan imagine darah ni memang kita belajar, Madam ajar step by step. Dia masuk dekat right, dia pergi right atrium, right ventricle, paru-paru, left atrium, left ventricle, seluruh badan. Kemudian sebut sekali jalan kan. Maksudnya you akan imagine benda tu masuk one by one. Sebenarnya benda ni berlaku serentak. Aktiviti yang berlaku di sebelah kanan jantung dan sebelah kiri jantung adalah serentak. Jantung you takkan ada darah kosong dalam tu. Maksudnya tak akan ada chamber yang kosong. Sentiasa ada darah. Okay, sebab badan kita every 1 minute dia boleh circulate, dia boleh pump 5 liters of blood. Jadi bila darah tak ada oksigen masuk dekat sebelah kanan ni, automatik kat sebelah kiri ni sebenarnya ada darah yang beroksigen. These process are continuous. Okay, tak akan ada satu chamber pun yang kosong. Okay, jom kita buat activity 1. Kita pakai gambar raja ni. Semua orang, Madam nak you lukis gambar raja ni. Okay, so tolong tentukan the flow of the blood inside the heart. Identify part, area atau valve level part ni.
Okay, so activity 1 ni lebih kepada anatomi fisiologi. Semua orang boleh buat sekarang. Buat dekat dalam kertas kosong. Lepas tu share. Dah siap angkat tangan, nanti madam akan go through sorang-sorang. Boleh? Boleh. Okay, nice. Good. Go for it. I know you can do it.
Dah siap ke? Belum. Okay, slowly.
Amisha je yang dah siap ke? Yang lain dah siap? Baru Cik Luki jantung ketiga. Hidayah dah. Lagi siapa lagi dah? Haikal sudah. Lagi? Okey, untuk yang dah siap boleh hantar gambar dekat dalam grup WhatsApp dengan nama sekali ya. Lepas tu Medan nak tanya satu soalan lagi. Setiap hari Rabu pukul 11 memang tak ada kelas ke apa? Tak ada kat atas apa. Salah yang betul-betulnya ada. Cuma sebawa ke tempat lain. Maksudnya sebelum ni kalau ikut jadual ada tapi dah ganti hari lain. Ha. Kelas apa? SEWP. EWP. So maksudnya setiap hari Rabu pukul 11 memang tak ada sebab dah anjak ke waktu yang lain ya. Lepas ni let's say kalau Madam nak ganti setiap, maksudnya hari Ahad pagi Madam tak buat kelas, so Madam buat kelas hari Rabu pukul 8.30 sampai pukul 12, okey?
Okey ke tak okey kalau madam buat kelas hari Rabu sahaja? 8:30 sampai 12. Lama sangat. Beku lah. Hari lain selain hari Ahad ada tak yang free? Sebab hari Ahad banyak ni lah, banyak kerja-kerja lain nak kena settle kan. Tanya je, Madam tanya. Kot lah hampa free. Tak ada hari Ahad tu ada juga pukul 2. Itu je yang Okay, tak apalah, kita proceed je lah jadual macam biasa. Nanti kalau let's say hari Ahad pagi Madam tak boleh buat kelas, Madam buat malam Okay, boleh madam. Boleh. Yang lain okay kalau Madam buat malam. okey. Okay. Right. So Madam rasa hari ni kita stop sampai activity 1. Nanti kan Hanan kata tepu pula belajar lama kan. So, semua orang yang dah siap sketch, yang dah siap label, Madam harap hari ni untuk chapter 4 semua orang dah boleh kenal dah jantung masing-masing, macam mana darah tu masuk, dia ikut gate mana, dia pergi bilik mana dan dia ada valve apa. Okay, Madam harap you boleh kuasai benda ni semua, baru kita akan proceed next stage. Kita pergi kepada blood vessel dan juga transportation of blood. Okay. So itu saja untuk hari ni. Jangan lupa send semua jawapan, semua sketch di dalam grup. Macam siapa tadi tu hantar print, okey lah tu kan, baru nak bagi hadiah. Sekali dah print dah. Macam Haikal dia sketch, okey. Harap-harap semua ingat lah ya yang sketch ni. Ini soalan wajib ni. Itu saja, Madam minta maaf salah silap. Kita jumpa Ahad depan insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa check in attendance ya. Okay. Bye. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you.